Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Sidang pendengar dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di atas kita terpilih untuk berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, keberkatan pada tahun ini. Dan juga saya ingin mengucapkan syabas kepada tuan-tuan kerana terpilih untuk sekali lagi berada dalam bulan Ramadan, bulan yang disebut dengan bermacam-macam nama, iaitu bermula dengan Syahrul Quran, iaitu bulan Al-Quran, dan juga disebut sebagai penghulu kepada segala bulan. Dan juga orang Melayu selalu sebut bulan Ramadan ini sebagai pesta bagi melakukan amal ibadat. Biarpun apa sekalipun nama yang diberikan kepada bulan Ramadan ini, apa yang terlebih penting adalah kita dapat menjalani ibadat puasa ini dengan penuh kesempurnaannya, sehingga hasilnya kita akan dapat pada hujung bulan Ramadan, iaitu menjana insan yang bertakwa, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, sidang pendengar dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah, marilah kita menyadari bahawa kehidupan ini adalah merupakan ujian kepada manusia. Mereka yang dilingkungi oleh amal taat, alhamdulillah, suatu yang sangat beruntung bagi mereka, kerana di akhirat nanti mereka akan dikurniakan ganjaran-ganjaran yang setimpal dengan amalan yang telah mereka usahakan. Manakala di sana ada juga mereka yang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan maksiat, terlibat dengan dosa, terlibat dengan gejala-gejala jenayah dan sebagainya. Maka bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bulan yang sangat baik dan juga yang dikenali sebagai bulan yang sebagai pusat rehabilitasi bagi umat Islam, dari sudut fizikalnya, dari sudut kerohaniannya, dari segi emosinya, dan juga dari segi intelektualnya. Marilah kita meneliti ayat Al-Quran yang menyebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampun segala dosa. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seperti yang kita tahu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini macam-macam kesilapan, kesalahan, kebejahatan, maksiat yang dilakukan oleh manusia, sama ada dari segi fizikalnya ataupun dari segi kerohaniannya, ada pun dari segi emosi yang tidak terkawal, dan juga bentuk-bentuk yang lain. Jadi pada pagi tengah hari yang mulia ini, saya ingin membawakan suatu bentuk kebejahatan ataupun suatu bentuk masalah sosial ataupun kita sebut sebagai maksiat dari sudut fizikal ataupun jasmani. Bermula daripada salah laku yang besar seperti mencuri. Hari ini kita
sering dengar di media berkaitan dengan penyelewengan dana, jenayah yang berat seperti membunuh, merogol, merampok, perbuatan-perbuatan menzalimi manusia, pergaduhan yang kebanyakan melibatkan aspek fizikal. Dan juga pada kesempatan ini insya-Allah saya cuba membawakan juga yang dikatakan aspek fizikal tetapi daripada perspektif kesihatan. Dua, kalau ada kesempatan ini insya-Allah kita akan cuba leraikan pada pertemuan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kemaksiatan ini dia berlaku kalau kita lihat kenapa manusia terlibat dengan dengan maksiat, salah laku fizikal ataupun jenayah-jenayah yang kita sebutkan tadi. Ini tidak lain kerana satu daripadanya adalah disebabkan oleh hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Kerana nafsu ini, innan nafsa la ammaratun bisu, kerana nafsu ini dia mendorong, menjana manusia ke arah melakukan kejahatan. Itu adalah merupakan kesenangan bagi nafsu. Dan juga berhubung dengan nafsu ini, Rasulullah SAW mengingatkan manusia menerusi hadis yang disebut sebagai hadis hasan li ghairi, mengikut setengah pendapat ulama. Ada juga meletakkannya, mengkategorikan hadis ini sebagai hasan, hadis dhaif. Walau bagaimanapun kita cuba mengambil istifadah daripada hadis yang menceritakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami telah balik daripada peperangan kecil pada peperangan yang lebih besar. Jadi para sahabat bertanya pada Rasulullah, yang kami berperang tadi yang melibatkan ada yang terkorban, syahid dan sebagainya, itu dianggap kecil berbanding pada peperangan yang lebih besar. Apa itu peperangan yang lebih besar ya Rasulullah? Itulah peperangan dengan hawa nafsu. Tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah, peperangan dengan hawa nafsu ini memang sangat hebat. Nabi Adam AS, bapa kepada manusia, telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila tergoda dengan bujukan atau rayuan daripada syaitan ataupun iblis. Jadi ini ada kaitan dengan keinginan nafsu untuk kekal hidup di syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada ancaman ataupun selain daripada faktor nafsu tadi, ada lagi faktor lain yang menyebabkan manusia terlibat dengan melakukan jenayah ataupun maksiat kita sebut dalam konteks sebagai seorang Muslim. Bila kita sebut faktornya, antaranya adalah gangguan ataupun bisikan daripada syaitan. Selain pada nafsu, bisikan daripada syaitan. Dalam ayat Quran dinyatakan fa'azallahuma syaitan anha fa akhrajahuma mimma kana fi, iaitu di sini disebutkan dalam mafhumnya, dinyatakan bahawa setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua daripada syurga. Ini menceritakan tentang Nabi Adam AS. Jadi syaitan memainkan peranannya. Jadi manusia berhadapan dengan dua faktor utama yang mendorong kepada melakukan kesalahan di samping faktor-faktor lain yang banyak. Yang pertama bermula dengan nafsu yang ada pada diri manusia. Yang kedua dengan gangguan luaran oleh syaitan, la'natullah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam menceritakan peranan syaitan ini dalam menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia kepada maksiat. Allah menerangkan dalam Al-Quran, menyebut dalam surah Al-A'raf ayat 17 yang berbunyi summa atainahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilih la tajidu aktsarahum syakirin. Ayat ini membawa maksud atau mafhumnya, kemudian kami mendatangi mereka dari muka, daripada belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Ibn Jarir berpendapat
mengatakan bahawa makna yang dimaksudkan ialah di sini adalah semua jalan kebaikan dan kejahatan. Dengan kata lain, jika jalan kebaikan, syaitan akan berusaha untuk menghalang manusia sedaya upaya daripada melakukan kebaikan tadi. Adapun jalan kejahatan, syaitan akan menghiasi mereka untuk terjebak atau terlibat dengan kancah kemaksiatan. Kalau dilihat pembicaraan para ulama, di sana terdapat banyak kaedah, metod yang digunakan oleh iblis dalam menggoda manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, satu daripadanya disebutkan at-tazyin. Syaitan mengarahkan seseorang kepada dosa dan kejahatan dengan cara menghiasi, menunjukkan ataupun menimbulkan suasana yang menarik bagi mereka yang terlibat dengan maksiat tadi. Baru-baru ini kita pun terlibat, kita pun dapat menyaksikan di YouTube bagaimana seorang Muslim membaca basmalah ketika mereka minum minuman keras, tetapi minuman keras itu selepas diselidik dia kata itu bukan minuman keras tapi minuman yang tiada alkohol, tetapi dibuat tujuannya untuk menggalakkan dengan nama-nama yang sama dengan minuman keras. Ini juga merupakan suatu perbuatan yang sangat bahaya kepada umat Islam. Satu lagi, kalau kita lihat, iblis juga menggunakan kaedah talbis ataupun kita kata menipu. Syaitan cuba menipu fikiran manusia dengan meyakinkan bahawa sesuatu yang dilakukan itu adalah benar. Baru-baru ini juga kita telah pun dikejutkan dengan satu short movie yang disebut di situ Mentega Terbang. Ini pun sangat bahaya dari segi pemikiran umat Islam. Mungkin pada hari ini tidak menjadi suatu bahaya kepada kita kerana kita sangat memahami konteks agama, tetapi merupakan suatu yang bahaya pada masa akan datang apabila pemikiran pluralism ini cuba dimasukkan di dalam masyarakat Malaysia yang tercinta ini. Banyak lagi kaedah-kaedah lain, tuan-tuan, antaranya taswif. Syaitan berusaha menghasut. Antaranya juga adalah tahwin, maknanya menimbulkan rasa untuk memperkecilkan, mengambil ringan, mengambil remeh. Contohnya orang yang melakukan dosa-dosa kecil, syaitan menimbulkan perasaan tidak bersalah apabila seseorang itu melakukan dosa-dosa yang dianggap dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa kecil ini hakikatnya apabila kita terus melaksanakannya, ia membawa kita kepada melakukan dosa-dosa besar. Banyak lagi, tuan-tuan, kalau nak dihuraikan mungkin masa kita pada tengah hari ini tidak cukup untuk kita membincangkan perkara tersebut. Jadi Imam Ghazali menyarankan, jadi dalam bertarung dari sudut dengan iblis ini, syaitan, jadi Imam Ghazali mencadang supaya kita menutup akses syaitan yang boleh menyebabkan manusia itu terpedaya. Apakah akses-akses itu? Imam Ghazali menyebut antara akses atau pintu yang membolehkan syaitan mengganggu, membisikkan sesuatu yang tidak baik kepada manusia sehingga terlibat melakukan maksiat kepada Allah SWT, baik dari sudut fizikalnya dan juga sudut-sudut yang lain. Antaranya adalah makanan, pintu makanan. Sebab itu kita menerusi bulan Ramadan ini, kita disarankan untuk berpuasa untuk beberapa jam, bagi antaranya tujuan untuk menyempitkan salur darah kita untuk menjadi laluan kepada syaitan dan iblis. Antaranya juga adalah pintu cinta kepada dunia. Antaranya juga adalah pintu isti'jal atau kita sebut tergesa-gesa. Jadi ini adalah merupakan akses kepada syaitan, dan juga ada kaitan yang sangat rapat
dengan amalan dan ibadat pada bulan Ramadan. Yang maknanya apabila kita tingkatkan amalan-amalan pada bulan Ramadan ini, ia dapat membantu kita mengatasi masalah kebejatan dari sudut fizikal. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kalau kita lihat dari segi sudut asalnya, perhubungan manusia dengan manusia yang lain ini bukanlah untuk tujuan saling mengatasi antara satu sama lain. Tujuan yang sebenarnya adalah perhubungan manusia ini dari sudut fizikal dan jasmaninya adalah atas interaktif yang positif, iaitu memenuhi tugasan sebagai hamba Allah yang diciptakan di muka bumi ini untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dalam masa yang sama juga adalah untuk tujuan pengabdian sebagai khalifah untuk memakmurkan muka bumi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi dalam ayat ini diceritakan bahawa manusia itu dijadikan syu'uban wa qabaila, iaitu daripada beberapa puak, beberapa suku. Tujuannya untuk mereka saling mengenali antara satu sama lain, berkongsi, bertolong bantu dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Ini jelas dapat dipahami dalam ayat yang lain yang menceritakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Di mana Allah memerintahkan manusia supaya bertolong bantu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong bantu dalam melakukan perbuatan dosa. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, so apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Dalam menyempurnakan ibadat Ramadan ini, di samping masa yang sama juga adalah bagaimana kita nak menyempurnakan tugas misi utama kita hadir di muka bumi ini. Ibadat saum, ibadat puasa atau saum adalah merupakan suatu ibadat atau syariat yang disyariatkan oleh Allah SWT, yang kita dapat perhatikan di dalamnya ada agenda-agenda yang penting pada umat Islam. Antaranya mengembalikan umat Islam kepada fitrah, kerana manusia dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di sana adanya agenda rehabilitasi untuk umat Islam, membetulkan semula keterlanjuran manusia, mungkin dari sudut fizikalnya terlibat dengan jenayah, dengan perkara-perkara menzalimi dan sebagainya, sampailah kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kerohanian, perkara-perkara berkaitan dengan emosi, perkara-perkara berkaitan dengan intelektual. Sebab itu pada bulan Ramadan sering digandingkan ibadat puasa itu sendiri dengan as-saum, dengan puasa. Di sana ada digandingkan dalam menjalani ibadat puasa, ada pula di sana ibadat zakat, zakat fitrah dan sebagainya. Ini adalah merupakan ibadat puasa ini merupakan suatu ibadat yang kita sebut multi. Dalamnya terdapat beberapa agenda yang tadi dirancanakan oleh Allah untuk mengembalikan manusia kepada asalnya, kepada fitrah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, dalam bulan Ramadan, dalam konteks pemulihan ini dari sudut fizikal, Rasulullah SAW melalui Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bersabda, "As-siyamu junnah, idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal, fa in imru'un qatalahu aw syamatahu falyaqul inni sha'im." Akhrajahu Abu Daud. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam mafhum hadis ini kita boleh faham di sini Abu Hurairah menyebutkan, dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, puasa adalah merupakan perisai bagi umat Islam daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kat sini mau kepada bentuk-bentuk fizikal. Apabila seorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah sama ada dari segi perbuatan
ataupun yang lainnya, termasuklah percakapan dan sebagainya, ia melakukan perkara yang keji, dan janganlah ia melakukan perbuatan orang jahil. Sekiranya seseorang mengajaknya bertengkar atau menghinanya, solusinya Rasulullah mencadangkan supaya ia menyebut, inni shaim, aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, dalam memahami konteks hadis ini, Imam Ghazali menambah sedikit panduan bagi orang yang berpuasa, iaitu adab-adab orang yang berpuasa. Imam Ghazali kata adab berpuasa itu tibul ghizak. Yang pertama adalah ketika berpuasa kita memperelokkan konsumsi makanan kita, makan makanan yang baik. Bukan macam mana yang berlaku di kalau kita lihat di negara Arab. Saya pernah terbaca artikel yang menyebutkan pada bulan puasa ini berat badan mereka bertambah kerana telah berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Imam Ghazali juga menyebut atarkul mira, tinggalkan, hindari perselisihan, kemudian diikuti dengan mujanabatil ghibah, jauhkan diri terlibat daripada umpat-mengumpat, warafdul kazib, jangan berdusta, dan juga menolak kedustaan, dan juga disebut juga di situ tarkul azza. Ini yang antara yang penting. Orang Islam, orang beriman itu dia tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain sesama Islam ataupun yang bukan orang Islam, non Muslim. Dan yang akhirnya saunul jawarih anil qabaih. Imam Ghazali menyarankan supaya menjauhi anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ibadat puasa yang disyariatkan oleh Allah SWT ini agak berbeza kalau kita melihat dengan konteks puasa yang telah disarankan oleh ahli-ahli medis. Ahli medis mereka juga ada konteks berpuasa tertentu, tapi dalam bulan Ramadan, dalam konteks orang Islam, ibadat puasa kita agak berbeza. Allah merencanakan begitu detail, bermula dengan puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 pada bulan Syawal, puasa Isnin, Khamis, bulan terang, dan juga hari-hari tertentu seperti berpuasa hari Arafah bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Begitu juga berpuasa Tasu'a, dan juga berpuasa pada bulan Sya'ban. Yang ini yang dikerjakan Rasulullah SAW, kerana di situ terdapatnya kebaikan dan bagaimana umat Islam dipulihkan menerusi ibadat puasa ini kembali kepada fitrahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kamin sha'imin laisa lahu min siyami illa al-jaw' wal 'atash. Jadi hendaklah kita memelihara adab-adab berpuasa tadi sehingga supaya ibadat puasa tadi ini menjana kita ke arah yang lebih baik dari tahun demi tahun. Bukan seperti mana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW atau diberi amaran oleh Rasulullah SAW, berapa ramai orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapat apapun selain daripada lapar dan dahaga. Dan satu sabda yang lain, Rasulullah menyebut innama siyam junnah yastajinnu biha abdul minan nar, yang mafhumnya puasa adalah merupakan perisai yang dapat melindungi seorang hamba daripada siksaan api neraka. Itu adalah kesan daripada keterlanjuran manusia. Apabila manusia melakukan dosa, melakukan perkara maksiat, di situ tersembunyi kemurkaan Allah SWT. Apabila manusia melakukan perkara taat, di situ tersembunyi keredaan Allah SWT. Jadi kesan daripada melakukan dosa akan menyebabkan manusia mendapat siksaan neraka dan juga mendapat kemurkaan Allah
berbeza mereka yang melakukan amal taat, mereka mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini jelas kita melihat bagaimana ibadat puasa dapat membantu manusia kembali kepada fitrahnya, menjalani tugasnya dengan baik. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab.